Difahamkan bahagian zakat dan fitrah, Majlis Ugama Islam Sabah menyasarkan kutipan 90 juta ringgit nilai zakat tahun ini. Untuk butirannya, kita langsung ke Kota Kinabalu bersama Anisia Daulus. Silakan Anisia. Baik, Ifah, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bahagian Zakat dan Fitrah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS menyasarkan untuk mengutip 90 juta ringgit nilai zakat keseluruhan sepanjang tahun ini. Setakat ini 84 juta ringgit zakat berjaya dikutip melibatkan zakat perniagaan, penggajian dan zakat simpanan. Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Haji Muhammad Arifin Muhammad Arif yakin sasaran itu mampu dicapai menerusi pelbagai pendekatan yang dilaksanakan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Sabah bagi meningkatkan lagi kesedaran mengenai pentingnya pembayaran zakat untuk pembangunan ummah. Katanya seramai 40,000 pekerja pelbagai sektor telah menunaikan zakat penggajian dengan nilai kutipan zakat mencecah 39 juta ringgit setakat ini. Jumlah itu dijangka meningkat sehingga 40 juta ringgit sebelum akhir tahun ini. Kita melalui Maya melalui iklan-iklan di FB, kita ada laman sendiri dan dari masa ke masa juga pihak Jahin membantu untuk memberikan ceramah melalui khutbah dan sebagainya tentang kesedaran zakat, keperluan zakat dan sebagainya. Beliau ditemui pemberita selepas menyaksikan majlis penyerahan zakat perniagaan daripada 4 syarikat bernilai RM286,031.3 bagi tahun 2019 di Wisma MUIS Kota Kinabalu. Zakat perniagaan diserahkan wakil setiap syarikat terbabit kepada Yang di-Pertua MUIS, Datuk Seri Panglima Dr. Haji Hasbullah Haji Muhammad Taha. Daripada jumlah itu, Tenaga Nasional Berhad dan Kumpulan Malaysian Industrial Development Finance Berhad masing-masing menyerahkan zakat perniagaan bernilai RM100,000. Diikuti Sabah Electricity Sendirian Berhad sebanyak RM50,000 dan MBSB Bank sebanyak RM36,031.3. Penurunan kes baru COVID-19 di Sabah kebelakangan ini merupakan satu perkembangan positif yang bakal merubah keadaan kepada yang lebih baik berbanding keadaan sebelum ini. Bagaimanapun, rakyat negeri ini tidak seharusnya leka dengan perkembangan itu, sebaliknya terus mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Sehubungan itu, Ketua Jabatan Pendidikan Perubatan, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan, Universiti Malaysia Sabah UMS, Dr. Fatimah Amidi berkata pihaknya akan meneruskan program pendidikan kesihatan COVID-19 secara bersiri yang disiarkan seminggu sekali secara langsung melalui penstreaman langsung menerusi Facebook rasmi UMS dan YouTube UMS.net. Kami jadikan ini sebagai sebuah platform untuk kami kongsikan bersama dengan orang ramai, orang awam berkenaan dengan topik-topik perkara-perkara berkaitan dengan COVID-19. Bercakap kepada pemberita RTM di Kota Kinabalu, Dr. Fatimah berkata program yang bertujuan berkongsi ilmu itu merupakan anjuran Pusat Kesiapsiagaan dan Tindakan COVID-19 bersama Pusat Pengurusan Strategik dan Komunikasi Korporat UMS. Antara pengisian program itu ialah sesi bual bicara dengan pakar-pakar perubatan dari UMS tentang virus COVID-19 dan berkongsi soalan dan pandangan para penonton yang diutarakan kepada pakar perubatan yang menjadi tetamu jemputan. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Sabah terus giat membantu masyarakat terkesan COVID-19 bukan sahaja di kawasan bandar, malah pedalaman dan tidak terkecuali masyarakat di kawasan pulau. Terbaru, Yadim Sabah dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Sabah JPNS mengagihkan bantuan bakul makanan kepada 22 penerima terdiri ibu bapa murid SK Pulau Sepanggar. Pengarahnya Haji Samin Ongki berkata SK Pulau Sepanggar merupakan antara 5 sekolah yang dilawati selain SK Balambangan Banggi. Saya dapati masyarakat di pulau ini tidak begitu kerap dikunjungi oleh penyumbang termasuk juga NGO. Dan hari ini kita bekerjasama juga dengan pasukan polis marin untuk mempermudahkan kehadiran kita di sini. Beliau ditemui pemberita RTM sempena program Yadim Peduli JPNS ke SK Pulau Sepanggar, Kota Kinabalu. Sementara itu, Pegawai Pendidikan Daerah Kota Kinabalu, Tahnia Jaman, mengalu-alukan lebih ramai pihak tampil membantu ibu bapa dan anak-anak yang memerlukan bantuan sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat.
Jadi inisiatif seperti ini PPD sangat menggalakkan dan mudah-mudahan akan ada lagi pihak lain yang sentiasa bersama-sama dalam masyarakat kita dalam masyarakat kita dan sekaligus boleh membantu anak-anak pelajar kita yang sedang berada di rumah dan melaksanakan sistem secara pembelajaran secara online PDPR. Bulan Sabit Merah Malaysia BSMM Cawangan Sandakan komited memberi sokongan kepada petugas barisan hadapan dalam mendepani pandemik COVID-19. Antara inisiatif dijalankan ialah mengagihkan 10,000 pelindung muka dan lebih 3,000 kelengkapan pelindungan diri PPE kepada petugas kesihatan di Hospital Duchess of Kent HDOK Sandakan, Klinik Kesihatan Sandakan dan petugas barisan hadapan lain sejak Mac lepas. Penasihat Kehormatnya Datuk Charles Opang berkata, turut dilaksana kempen derma darah bagi membantu unit tabung darah hospital yang kekurangan bekalan ketika ini. Projek Bulan Sabit Merah yang selalu yang diadakan selama ini, apatah lagi dalam waktu pandemik COVID ini, dan saya rasa satu bantuan kepada rakyat jelata. Datuk Charles memberitahu RTM dalam program pengagihan pelitup separuh muka dan cecair pembasmi kuman kepada peniaga di Pasar Taman Mawar dan Pasar Seboga Sandakan. Sementara itu, pengerusi BSMM Daerah Sandakan, Josie Pang Yukian berkata, pihaknya juga berkongsikan video informasi berkaitan kaedah pemakaian dan pelupusan pelitup separuh muka serta kaedah mencuci tangan melalui imbasan kod QR yang disertakan. Itu ada satu QR code supaya orang awam senang. Dia klik saja dengan akaun Facebooknya. Jadi dia terus dapat membaca apa yang penyampaian informasi dalam video tersebut. Josie juga memaklumkan pihaknya akan bekerjasama dengan unit tabung darah HDOK dan Majlis Perkhidmatan Masyarakat Sabah mengadakan kempen derma darah di Pusat Beli Belas Sejati Walk, Sandakan pada 12 dan 13 Disember ini bermula 8 pagi hingga 2 petang. Baik, sekian berita dari Sabah petang ini. Jangan lalai, terus waspada bersama tangani pandemik COVID-19. Kembali bersama Ifah. Silakan Ifah. Baik, terima kasih Anisia.